Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian. Hari ini kita akan sambung pelajaran Tauhid darjah 4, murid-murid Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Masih lagi di bawah tajuk pelajaran yang sama, iaitu pelajaran ke-6, Ta'rif sifat-sifat wajib bagi Allah. Baik, hari ini kita akan belajar dua lagi sifat wajib bagi Allah, iaitu sifat yang ketiga dan sifat yang keempat. Baik, apakah sifat yang ketiga? Okay, sifat yang ketiga iaitu sifat al-baqa. Al-baqa maksudnya kekal sentiasa ada. Iaitu suatu penjelasan yang menunjukkan tidak ada pengakhiran atau kesudahan bagi kewujudan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala itu tidak ada pengakhiran. Maksudnya Allah Ta'ala itu tidak ada kesudahan seperti manusia. Setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Tetapi Allah tidak ada pengakhiran. Allah tidak ada kesudahan kewujudan Allah Ta'ala. Adapun yang lain daripada Allah ada juga yang kekal. Maksudnya selain daripada Allah ada juga benda yang kekal dan dia tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Tetapi kekalnya itu disebut sebagai kekal aradi, iaitu kekal yang mendatang. Okay, ada 10 perkara yang kekal aradi, iaitu syurga, neraka, loh, arash, qalam, kursi, roh, ajibul zambi, jisim para nabi dan jisim para syuhada. Baik, ajibul zambi, apa yang dimaksud dengan ajibul zambi? Iaitu ajibul zambi ialah tulang kecil yang terletak di tongking manusia. Jadi itulah satu-satunya yang ada pada diri manusia yang akan kekal. Semua badan kita, tulang kita semuanya akan hancur kecuali ajibul zambi. Ajibul zambi ni sahaja yang kekal yang ada pada manusia. Dua lagi benda yang kekal pada manusia iaitu jisim para nabi. Jisim maksudnya para nabi semuanya kekal dan jisim para syuhada juga kekal. Tetapi kekal ni tadi iaitu kekal aradi, kekal yang mendatang. Allahu 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 Allah. Baik, seterusnya kita lihat dalil Al-Quran yang menunjukkan Allah bersifat baqa, iaitu dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan. Baik, perkara yang berkaitan dengan permulaan dan kesudahan. Perkara yang ada permulaan dan perkara yang ada kesudahan. Kita lihat ada 3 kategorinya. Yang pertama disebut tiada permulaan dan tiada kesudahan. Maksudnya dia bukan wujud tu ada permulaan yang menjadikannya. Kemudian tiada kesudahan dan dia tidak ada kesudahan. Apakah contohnya? Iaitu zat dan sifat Allah. Zat dan sifat Allah tiada permulaan. Dia tidak berasal daripada bapa atau mak. Tidak, dia tidak ada permulaan. Dan dia tidak ada kesudahan. Yang kedua, kategori yang kedua itu ada permulaan dan tiada kesudahan. Dia ada permulaan, dia ada wujud, dia ada, tetapi tidak binasa, tiada kesudahan. Apakah dia? Iaitu syurga, neraka, loh arash yang 10 kita sebut tadi, yang disebut sebagai kekal aradi. Baik, yang ketiga iaitu ada permulaan dan ada kesudahan. Dia ada permulaan, dia wujud, ada permulaan dan dia ada kesudahan dia, dan akhirnya dia akan binasa. Apakah dia? Iaitu segala makhluk, contohnya manusia.
Baik, seterusnya sifat yang kedua kita nak belajar hari ini iaitu sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tidak serupa Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Baik, maksudnya iaitu suatu penjelasan yang menafikan ada persamaan, maksudnya menidakkan ada persamaan Allah dengan segala yang baharu. Yang baharu tu siapa? Itu makhluk. Macam kita dijadikan, maka kita baharu. Jadi mukhalafatu ta'ala lil hawadis ialah menafikan ada persamaan Allah dengan segala yang baharu dari segi zat, sifat dan perbuatan. Baik, firman Allah Ta'ala yang menunjukkan Allah bersifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis dalam surah Asy-Syura ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Artinya, tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, dengan zat Allah, sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang amat mendengar lagi amat melihat. Baik, kita lihat penjelasan mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Yang pertama, tidak serupa Allah dengan segala yang baharu. Maksudnya Allah tidak serupa dengan segala yang baharu dari segi zat Allah, iaitu zat Allah itu bukan jirim dan zat Allah itu bukan arat. Maksudnya kalau manusia mempunyai darah, mempunyai tulang, tapi Allah Ta'ala ni zat dia bukan jirim. Maksudnya Allah Ta'ala tidak mempunyai darah, tidak berdaging, tidak bertulang, dan bukan sesuatu yang boleh dileburkan atau berbentuk seperti tumbuh-tumbuhan. Bukan jirim. Dan yang kedua, bukan arat. Maksudnya iaitu bukan arat, tidak mempunyai arah, tidak berada di mana-mana arah, atau tiada bertempat, atau tiada dikaitkan dengan waktu. Jadi zat Allah itu bukan jirim dan bukan arat. Itu perbezaannya, tidak serupa Allah dengan makhluk. Yang kedua iaitu tidak serupa Allah tidak serupa dengan segala yang baharu pada sifat-sifatnya pula. Okey, sifat-sifat Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala yang baharu pada sifat-sifatnya, iaitu sifat Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Okay, kalau sifat manusia ni contohnya kita ambil sifat sama Allah. Kalau sifat sama Allah tu Allah Ta'ala mendengar tanpa telinga, tapi manusia mesti mendengar menggunakan telinga atau menggunakan alat untuk mendengar. Baik, yang seterusnya, Allah tidak serupa dengan segala yang baharu pada perbuatannya pula. Okey, perbuatan Allah ni dia tidak memberi kesan kepada makhluk. Kemudian Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada perantaraan. Kemudian Allah Ta'ala tidak mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya. Dan Allah Ta'ala juga tiada pembantu. Dan Allah Ta'ala juga tiada yang sia-sia. Jadi itulah tiga benda atau tiga perkara yang tidak sama antara Allah dengan makhluknya, dari segi zat, dari segi sifat, dan dari segi perbuatan. Baik, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada pelajaran yang akan datang. Cukup setakat ini dahulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.